وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, memberikan nikmat iman dan Islam untuk sama-sama kita mempertahankan dan mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong di antara mereka yang akan mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Betul yang dirahmati Allah, pada bulan ini yang mana di dalam khutbah-khutbah kita banyak menceritakan tentang isu globalisasi, yang mana sekarang ini kita umat Islam tak boleh lari daripada perkara tersebut, yang mana kehidupan kita ini makin lama makin cepat dan juga makin maju kalau kita katakan. Maka dalam masa yang sama, kita sebagai umat Islam, kita umat Nabi SAW, maka kita tak boleh ketinggalan dalam perkara ini. Maknanya kita juga nak kena ikut kepada arus tersebut. Moga-moga kita dapat mempertahankan Islam dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya kata kita baca ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahu azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, kita ini kami yang turunkan, sebenarnya kami yang turunkan al-dzikra, peringatan, iaitu Al-Quran dari wa inna lahu lahafizun, dan kita juga yang menjaganya, kami juga yang akan menyimpannya, menjaganya. Tetapi tidak bermaksud kita tak payah buat apa-apa. Kerana apa? Kerana Allah tak janji Al-Quran ini akan selamat dekat negeri kita. Mungkin selamat dekat negeri lain, tapi dekat Singapura kita ketandusan ilmu pula. Kita tak dapat Al-Quran, mungkin sumber-sumbernya tak jumpa, ataupun kena ban Al-Quran tersebut. Jadi kita nak kena usaha untuk mempertahankan Al-Quran Karim dan juga ajaran-ajaran dalam Al-Quran Karim. Kalau kita tak mempertahankan, maka satu hari nanti Al-Quran itu akan hilang dalam diri kita, hilang dalam hati kita, hilang dalam masyarakat kita. Maka kita tergolong di antara mereka waladhdallin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala kata yang sesat. Sebab apa? Kita tak ada panduan daripada Al-Quran. Contohnya dalam hati Allah, pada hari ini pula kita membincangkan tentang isu jual beli dalam Al-Quran, yang mana dalam surah yang dibacakan tadi, surah Asy-Syu'ara, mana di dalam itu ada panduan-panduan sebagai kita peniaga, pembeli ataupun peniaga, yang mana mesti ada berlaku amanah, adil, saksama antara satu sama dengan yang lain. Tidak boleh kita mengambil untung kepada mereka yang dalam keadaan dizalimi oleh orang lain dan sebagainya. Maka pada hari ini mungkin saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan sekalian satu kisah daripada zaman Nabi SAW berkenaan dengan peniaga ataupun perniagaan yang paling untung sekali, perniagaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dari sisi Nabi SAW. Kalau mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita tentang kisah Abu Dahdah,
iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Dahdah ini pada masa itu dia dikabarkan sebagai antara sahabat yang kaya. Sahabat yang kaya sebab apa? Dia mempunyai satu kebun yang besar, kebun kurma, kebun buah-buahan yang besar di kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana ada lebih daripada 600 buah dekat dalam. Jadi kalau zaman dulu, zaman Nabi SAW, siapa ada kebun macam itu, maknanya dia memang orang kaya. Bukan sekadar ada kebun je, tempat tu ada rumah yang besar dan sebagainya, semua itu adalah milik Abu Dahdah. Jadi kisahnya daripada hadis yang panjang, mungkin saya boleh ungkapkan daripada hadis itu sebagai satu buah cerita yang mungkin boleh kita ambil manfaat daripadanya. Ada seorang lelaki, atau boleh kita katakan ada seorang pemuda, dan pemuda ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan apa? Kerana dia ini ingin menebang satu pohon kurma dan ingin menjualnya, dan ingin mengambil pohon kurma itu untuk dimanfaatkan. Jadi apabila dia nak bina ataupun dia nak ambil pohon kurma tersebut, dia berada di dalam milik seorang lelaki yang lain. Jadi dia pergi jumpa kepada orang tersebut, dia katakan, aku nak beli pohon kurma ni, satu pohon kurmanya, mungkin satu pokok yang besar lah kita katakan. Dia nak beli pokok itu daripada seorang lelaki itu yang mempunyai milik kepada pokok tersebut, pohon tersebut. Tetapi dia tolak. Dan lelaki ini ada riwayat mengatakan dia seorang fakir miskin, ada yang riwayat mengatakan dia seorang anak yatim. Jadi dia nakkan satu pohon kurma ni untuk dia buat perniagaan ke, untuk dia manfaatkan dan sebagainya. Jadi banyak kali ditolak oleh orang tersebut, dan dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bawa lelaki tersebut berjumpa dengan pemilik pohon tersebut. Jadi jumpa nak discuss, nak jual, nak beli kan. Jadi Nabi SAW katakan dia nak beli pohon kurma tersebut, tapi lelaki tersebut pun tolak juga tawaran dia. Tawarannya datang daripada Nabi SAW, pun dia tolak juga. Jadi mungkin kita hairan jugalah, misalnya kata Nabi SAW hidup pada zaman kita, apa yang Nabi minta mungkin kita kasih, sebab kita tahu kelebihan Nabi SAW. Tapi pada zaman dahulu mereka mungkin tahu, tapi mungkin mereka tak tahu juga kelebihan Nabi SAW. Diminta oleh Nabi SAW pun ditolak juga. Kemudian Nabi katakan kepada dia satu tawaran yang hebat kepada lelaki tersebut. Apa tawaran Nabi SAW? Jual pohon kurma ini pada dia. Nabi kata, engkau jual pohon kurma ini kepada dia, dan engkau akan mendapat ganti pohon kurma dekat syurga nanti. Nabi bagi tawaran, kau jual pohon kurma tu sekarang dekat dunia ini, kau bagi kepada lelaki tersebut, seorang tersebut, maka Allah akan gantikan sepohon kurma di syurga. Dan pohon itu terlalu besar, di mana kalau engkau berjalan menaiki kuda, nescaya selama 100 tahun pun kamu masih di dalam keteduhan pohon kurma tersebut. Bayangkan tuan-tuan, berapa besar pohon tu. Kalau satu pokok atau tangkai, kita berada di bawah pokok itu, ada shelter kan, ada boleh tutup, boleh berteduh di bawah pohon tu. Jadi kalau kita jalan depan sikit dah berteduh dah. Tapi Nabi SAW berikan tawaran kepada orang tersebut, kalau kamu jual pohon kurma itu kepada si fulan, kau akan dapat pohon kurma dekat syurga, yang mana kau boleh berteduh di bawah itu. Kalau kau berjalan dengan kuda atau kau menaiki kuda, nescaya 100 tahun baru kau keluar daripada teduhan tersebut. Maknanya pokok dia, Masya Allah, kita tak boleh bayangkan pohon kurma tersebut. Dalam masa yang sama, tawaran tersebut ada dua. Satu, dia dapat pohon kurma. Nombor dua, dapat masuk syurga.
Takkanlah saya kata dia ada pohon kurma dekat syurga tapi dia masuk neraka. Jadi tawaran Nabi SAW, kalau dijual kepada anak yatim tersebut, dia dapat pohon kurma dekat syurga dan kau masuk syurga sekali. Kalau kita jual tak? Mesti jualnya. Sebab tu confirm masuk syurga. Tapi ajaib dia dalam kisah ini, orang tersebut tolak. Dia tolak, dia kata dia tak nak jual juga pohon kurma tu. Dapat syurga pun dia tak nak juga. Dia tak nak jual kepada si fulan, tak nak jual kepada Nabi SAW. Jadi para sahabat di belakang Nabi ni rasa macam hairan lah. Macam ini free masuk syurga tapi dia tak nak juga. Jadi datanglah Abu Dahda ni antara sahabat Nabi yang berada di belakang Nabi SAW ketika kisah tersebut. Jadi dia datang dekat belakang, ibarat dia macam ni lah. Kalau kita bahasa kita katakan dia macam mengicik Nabi lah. Dia kata, ya Rasulullah, tawaran tersebut untuk dia je ke ataupun untuk kita semua? Dia kasih tawaran lah, untuk dia sahaja ke ataupun kita pun boleh dapat tawaran tersebut. Nabi kata, ya, benda ini ataupun tawaran ini terbuka kepada semua. Jadi Abu Dahda tu datang kepada lelaki tersebut, ya fulan, kau kenal tak aku siapa ni? Kau kenal tak aku siapa? Jadi orang tu jawab lah, kau Abu Dahda, siapa yang tak kenal? Dekat Madinah ni kau ada pohon kurma yang hebat, lebih daripada 600 buah-buahan, 600 pohon kurma yang berada dalam kebun kau. Siapa yang tak kenal? Semua orang mengidamkan nak dapat kebun macam kau, nak dapatkan kebun macam kau. Jadi Abu Dahda pun berkata kepada dia, sekarang aku bagi kau satu tawaran. Kau jualkan pohon itu, satu pohon itu kepada anak yatim tersebut, dan aku akan gantikan dengan pohon aku, termasuk dalam-dalamnya semua, rumah-rumah sekali, buah-buahan sekali, semua aku berikan kepada kau. Jadi apabila lelaki itu dengar tawaran Abu Dahda, dia terus terima. Terus sebab apa? Dapat kelebihan dunia lah, dapat harta dunia kan. Jadi dia terus terima. Dia kata okey, jadilah satu pohon kurma digantikan dengan 600 pohon kurma. Pasal ada rumahnya, ada buah-buahan yang mana subur. Bukan apa pohonnya, bukan kebunnya itu dia macam akan mati ke tak, dia akan terus subur. Sebab berada di kota Madinah ada kelebihan yang tertentu. Jadi dia merasakan bahawasanya dia akan mendapat satu transaksi yang paling berjaya sekali dekat dunia ini. Jadi dia rasa okeylah, aku akan terus terima tawaran tersebut. Lalu dia setuju dengan tawaran itu, disaksikan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat yang lain, termasuk dalam lelaki anak yatim tersebut yang dapat pohon-pohon yang dia pinta. Jadi kemudian Abu Dahda ini datang kepada Nabi SAW. Dah jual ni, dia dah jual lah pohon kurma ni, dia punya kebun dah jual. Kata kepada Nabi, ya Rasulullah, sekarang adakah aku dapat pohon dekat syurga? Dapat tak sekarang ni? Dah jual lah pohon ni. Maknanya kalau harta dia ratusan ribu tu semua dia dah kasih dah kepada lelaki tersebut. Agak-agak aku dapat tak pohon kurma seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW? Nabi jawab, tak dapat. Terperanjat Abu Dahda, macam mana ni, dah sign kontrak sekali tak dapat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan jawapan. Dia katakan, Nabi SAW kata kepada dia, aku tawarkan kepada siapa yang dapatkan sepohon kurma itu kepada si fulan tersebut, maka dia akan dapat sepohon kurma dekat syurga, yang mana teruhan dia itu 100 tahun jalan baru keluar daripada teruhan. Tapi sekarang kau kasih aku satu kebun, takkanlah nak balaskan satu kebun itu dengan sepohon kurma. Jadi dekat syurga kau dapat sebuah kebun yang besar juga. Maknanya lagi besar daripada sepohon kurma. Maknanya Allah Maha Adil lah. Allah Maha Adil. Kalau kasih satu kebun, takkan bagi balik satu pokok je, kasih balik juga. Kalau ada 600 pokok dekat dunia ini dikasihkan 600 kebun, 600 pokok juga. Yang mana setiap satu tu kalau jalan dia tu 100 tahun. Jadi berapa ribu tahun tu nak berjalan. Betapa besarnya kebun yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada Abu Dahda. Jadi hebat. Mula Nabi macam inilah.
macam nak gurau sikit lah dengan dia. Orang pun terperanjat kan, dah jual, tapi dapat tahu dia dapat lebih hebat lagi daripada sepon kurma sahaja. InsyaAllah hebat kan. Jadi kemudian Abu Dahdah ini terus lari. Dia happy lah, dia dapat, ada dia transaksi yang paling hebat sekali, tawaran yang paling hebat sekali dia dapat daripada Nabi SAW. Jadi dia balik rumah, dia lari, dia pergi kat pohon kurma tu, dia nak panggil isteri dia, nak panggil anak-anaknya. Daripada masa itu anak-anaknya sedang bermain-main dekat luar rumah. Memang tu pohon dia lah, pokok dia, depan kebun dia, dia nak main-main kat luar tu, memang suka hati dia. Jadi anak-anaknya sedang bermain, isterinya berada di rumah dan sebagainya. Kemudian dia katakan kepada isteri dia, wah isteri, anak-anak semua, sekarang kamu semua haram untuk mengambil apa-apa barang yang ada kat dalam ni. Kita kena keluar, sebab ini bukan milik kita lagi. Jadi isteri kata, kenapa? Dia kata, sebab aku dah jual dah kebun ini kepada orang, dan aku mendapat tawaran yang hebat. Jadi isterinya pun kata, apa kau jual ni dengan apa ni? Tak tahu kan, tiba-tiba kena keluar rumah ni, kita dah sibuk mungkin memasak ke, sibuk menjahit baju. Dia kata kena keluar rumah. Cakap besar, dah jual dengan siapa? Apa kau dapat? Jadi Abu Dahdah berkata kepada isterinya, dia katakan, aku dah jual kepada seorang untuk mendapatkan kebun dekat syurga. Aku dah jual dengan seseorang untuk dapat kebun dekat syurga. Maknanya tak dapat duit lah, tak ada dapat dinar ke dirham ke, tak ada dapat apa-apa keuntungan dekat dunia tu, semua dapat nanti dekat syurga. Apa jawab isterinya? Kalau kita lah balik rumah cakap, isteri sekarang kita keluar rumah ni, kita dah kasih dekat masjid, kasih dekat anak yatim. Apa jawab isteri rasanya? Jadi isterinya menjawab, beruntunglah engkau wahai suamiku, beruntunglah. Masya Allah, isteri pun imannya kuat, imannya pun kuat. Dia kata, beruntunglah engkau. Ini adalah satu transaksi yang paling hebat sekali yang pernah aku dengar. Wah, hebat suami isteri ni dulu dapat masuk surga, dapat kebun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa motifnya saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan kisah sedemikian? Ialah kita nak tunjukkan bahawasanya pertama sekali, kalau kita berinfak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menjanjikan ganjarannya pada hari akhirat kelak, tanpa ada orang kata tu ada masalah-masalah, ataupun tak ada orang kata tu macam gharar dalam penjualan dan juga pembelian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu dalam ayat yang selalu kita bacakan, kalau tentang infak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dah tahu ayat itu yang mana kalau kamu infakkan harta kamu ke jalan Allah, diibaratkan seperti satu pohon, kemudian ada 7 tangkai. Kemudian dari 7 tangkai itu keluar 100 buah. Maknanya $1 ataupun satu bahagian kita berikan infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala boleh dibalas oleh Allah sebanyak 10. Itu 10 kita boleh katakan minimum lah, minimum 10 ataupun 700. Dan 700 itu bukan maksimum, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan maksimum. Kerana apa? Allah kata Allahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah boleh tambah kepada sesiapa yang dia inginkan. Maknanya kalau 10 tu, satu tu kita berikan, Allah boleh kasih 10, Allah boleh kasih 100, Allah boleh kasih 700, Allah boleh kasih 1000, Allah boleh kasih 10,000. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Jadi dalam kes ini dia bukan sekadar beli satu pohon, tapi dia bukan jual satu pohon, tapi dia jual satu kebun dia yang mana mempunyai 600 pohon, dan Allah memberikan ganjarannya dekat akhirat kelak, satu kebun dekat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berkekalan. Kalaulah misal kata infak kita, sedekah kita, zakat kita dengan niat untuk mendapatkan kekayaan dunia, maka akan kekal dekat dunia saja. Apabila mungkin kita hancur,
ataupun harta itu hancur, dah tak ada apa-apa, dah tak ada ikatan tersebut. Tapi kalau kita ikatkan infak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal. Nabi SAW pernah dalam satu kisah yang mana Nabi ada melakukan korban seekor kambing, kemudian diarahkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk bagi-bagikan kepada fakir miskin. Dibagi-bagikan. Kemudian dah habis buat itu semua, Nabi datang kepada Sayyidatina Aisyah, apa yang tinggal ya Aisyah, apa yang tinggal sekarang? Anda korbankan, bagi-bagi kepada orang, apa yang bilang untuk kita makanlah. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, yang tinggal hanyalah bahu kambing dia. Sebab memang Nabi suka kepada bahu kambing, Sayyidatina Aisyah simpankan bahu kambing itu kepada Nabi SAW. Dalam keadaan yang mungkin agak sedih. Sebab apa? Satu kambing tu semua bagi orang 3 bahu je. Ini sikit lah, ini sikit. Kalau kita korban tu, kalau boleh nak ambil semua, kan? Beli 2-3 kambing, ambil semua. 1/3 pun tak nak kasi fakir miskin terus. Tapi kata Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata yang lain tu semua akan kekal. Dekat akhirat itu kita dapat, tapi yang lebih ini kita dapat dekat dunia saja. Maknanya yang lain itu semua akan kekal. Sebenarnya Aisyah kata yang kekal tinggal bahu dia. Dia kata tak. Nabi kata tak. Yang kekal apa yang kau berikan kepada orang. Yang bilik inilah untuk kita makan. Dan apabila kita dah makan, dia akan habis menjadi daging atau menjadi darah. Kemudian dah habis dah. Tak akan ada manfaat dekat akhirat kelak. Tapi yang kekal dekat akhirat nanti, apa yang telah diberikan kepada orang dengan mempunyai niat yang sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirahmati Allah. Kalau kita nak ceritakan tentang globalisasi, kita nak ceritakan tentang kita bersedekah dan sebagainya, kita nak mengukuhkan ekonomi Islam sebagai contoh, maka jangan sesekali kita tinggalkan satu amanah yang Allah SWT berikan kepada kita, iaitu adalah zakat. Dan dalam masa yang sama, di dalam zakat tersebut digalakkan, amat digalakkan untuk kita bersedekah, memperbanyakkan sedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita bersedekah di masjid ataupun bersedekah di madrasah, bersedekah di organisasi Islam dan lain sebagainya, untuk menaikkan martabat, untuk menaikkan ekonomi Islam, maka itu akan mendapat ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita galakkan, contohnya dirahmati Allah, apa yang kita ada dekat masjid ini, mungkin sebagai program-program yang telah dianjurkan, fundraising yang dianjurkan, barang-barang yang dijual di masjid, semuanya untuk kebaikan masjid. Jadi kita galakkan untuk tuan-tuan datang ke masjid ini, tengok apa sumbangan yang mampu untuk kita lakukan. Kerana kita boleh ingat 2 perkara ini. Pertama, kisah tentang Abu Dahdah yang mana dapat pohon kurma di dalam syurga nanti, dan juga kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mana berikan daging kurban itu kepada fakir miskin, dan kata Nabi SAW dia akan kekal di dalam akaun mereka di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi ini yang kita galakkan untuk memperbanyakkan, sumbangkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan berkurangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin daripada sudut fizikalnya kita tak ada wang tersebut, kita tak ada harta tersebut, tapi sebenarnya Allah gantikan dengan lebih hebat daripada apa yang kita ada tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Selagi mana kita ada harta, kita ada kekuatan, kita ada tenaga untuk teruskan berinfak, maka kita teruskan. InsyaAllah kita akan dapat ganjarannya pada hari akhirat kelak, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan Allah, sampai di sini saja mungkin saya mampu untuk kongsikan bersama. Moga-moga dia akan mendatangkan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la maqruran wa la mahruma, innaka antas sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa
وصحبه وسلم. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى